Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Naaznawati binti Muhammadiyah BC 21110095 merupakan pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih Cik kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Sebelum saya beralih kepada soalan saya seterusnya, saya ingin mengetahui sedikit Encik punya latar belakang. Terima kasih. Okey, nama saya Nur Azila. Saya berumur 28 tahun dan berasal daripada Semporna. Terima kasih. Seterusnya saya ingin bertanya. Soalan saya, bagaimanakah perubahan budaya dan masyarakat di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Terima kasih. Okey. Sebelum Perang Dunia Kedua, okey. Sabah ni ditawan oleh jajahan British. Tapi mula-mula tu Sultan Sululah dan Sultan Brunei yang menjaga Sabah. Okey, dari segi ekonomi pula macam contohlah orang yang berada di pantai tu, di sungai-sungai dorang menjalankan kegiatan perikanan. Lepas tu yang di pendalaman tu dorang melakukan kegiatan pertanian. So perdagangan agak kurang, tetapi dulu ada jugalah perdagangan. Dorang menggunakan sistem barter untuk tukar-tukar barang, yang kalau beras, ikan, okey, siapa-siapa yang perlu tukar siap. Begitulah sistem perdagangan dorang dulu. Pas bagian sosial pula, dorang ni tertumpu pada bangsa-bangsa sendiri, okey. Dorang tertumpu pada bangsa-bangsa sendiri, dorang ni kurang bergaul. Sebab dorang percaya dengan bangsa dorang siap sendiri. Itu sosial dorang. Dorang ni kurang bergaul dengan bangsa dorang siap. Lepas tu bahagian politik pula, dorang ni pada masa sebelum Perang Dunia Kedua ni tiada lek parti. Parti yang macam Barisan Nasional, apa semua tu tiada lagi ya. Dorang memerintah dalam kalangan kaum-kaum sendiri siap. Contoh seperti dorang ada ketua kampung sendiri dengan bangsa-bangsa dorang sendirilah. Lepas tu bahagian pentadbiran pula ni, dorang tu pada masa itu dorang ada ketua di setiap kampung-kampung dorang. Lepas tu budaya dan adat dorang pula, dorang ni menitik beratkan adat masing-masing lah pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua lah. Dorang ni percaya dengan dorang punya budaya siap sendiri. Lepas tu contohnya bangsa dusun dengan adat dorang sendiri, macam perkahwinan, perayaan, begitu juga dengan bangsa Bajau. Pas bagian dari segi agama pula, agama ni pada masa itu masih sedikit lah. Orang-orang Islam masih sedikit pada masa itu. Lepas tu begitu jadian agama Kristian belum lagi berkembang pada masa itu. Dorang masih mempercayai agama ajaran-ajaran pagan, iaitu kepercayaan sendiri. Dorang percaya dengan Tuhan dorang sendiri. Dorang ada adat-adat sendiri. Itu sebelum. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua pula, selepas Perang Dunia Kedua, pertembungan dua kuasa besar pada masa itu iaitu British dan Jepun. Lepas tu dari situlah bermula British memperkenalkan sekolah-sekolah yang kita ada sekarang ni. Lepas tu ekonomi pula masih sama, tidak banyak berubah ya. Masih, tetapi British memperkenalkan pertanian yang menguntungkan untuk dorang ya, seperti tembakau, kayu balak. Okey, jenis-jenis tanaman ini ni sangat menguntungkan bagi dorang. So ekonomi tu dibesarkan lagi lah. Lepas tu dorang ni boleh berdagang lebih jauh. Tidak yang macam dulu tu di situ siap. Okey. Bahagian agama pula still sama, masih sama, tetapi agama Islam semakin berkembang begitu jadian agama-agama yang lain. Tapi dorang masihlah mempercayai agama yang dulu tu, yang pagan semua tu masih. Okey. Dari segi budaya pula, budaya pada selepas Perang Dunia Kedua ni, dorang bercampur aduk sebab
melalui perkahwinan campur, tapi dorang masih mengekalkanlah adat-adat dorang masing-masing seperti yang bajau, dusun, dorang ada adat-adat. Tapi, akibat perkahwinan campur ni, so dorang anulah boleh apa ni, bertolak ansurlah dengan dorang punya adat-adat. Tapi dorang masih mengekalkanlah adat-adat dorang. Lepas tu dari segi politik pula, okey, politik pada masa selepas Perang Dunia Kedua ni, dorang orang Sabah ni, berkeinginan sudah mau ada kerajaan sendiri, dorang mau memerintah negara dorang sendiri, okey. Dorang ni mau berdikari untuk memerintah negara dorang sendiri. So, pada tahun 1946, 47 barulah ada persatuan-persatuan dalam membentuk kerajaan sendiri. Barulah wujud parti-parti yang kita ada sekarang ni pada zaman itu. Okey, sekali lagi terima kasih Cik kerana sudi meluangkan masa bersama saya dan sudi untuk ditemu bual. Terima Terima kasih. kasih.